Semalam kecoh live daripada salah seorang usahawan terkenal dalam negara kita ini, iaitu Hafiz Muhammad, mendedahkan apa yang beliau dan sekeluarga beliau sedang alami dan apa sebenarnya yang sedang berlaku pada Aina. Jom kita tonton live daripada beliau ini. Tapi kalau manusia tarik saya ini, saya masih ada Allah. Tak ada apa yang perlu dengki dekat diri saya ni. Saya nothing. Nothing. Saya cuma budak yang ada cita-cita yang tinggi. Itu saja. Bila saya tengok Aina dirawat, awak boleh terima? Tengok mereka macam tu, depan mata. Tak. Saya Bila cerita pasal berubat tadi, benda tu adalah tujuannya adalah untuk saya. Dia hantar dalam diri Aina, adalah untuk melemahkan saya. Apa jadi? Dalam rumah tangga kami, Aina seorang yang sangat lembut. Tapi tiba-tiba adalah lama juga. Dia asyik panas dengan saya, melihat saya hilang tengok muka manja isteri saya. Aina ni, kalau dia tengah lipat setiap pagi, kalau saya nak pergi office ke apa, dia akan lipat baju saya. Dia akan lipat baju lengan saya ni, sambil dia akan, kadang-kadang dia usik saya, dia tengok. Kadang-kadang, abang, jaga diri baik-baik. Tapi lama-lama, benda tu macam terpaksa. Kadang-kadang, benda yang saya katalah terjatuh nasi sikit, benda tu boleh jadi panas. Tapi saya tak pernah marah, saya tak pernah melawan, saya tak pernah pun ada sikit hati yang sakit hati. Saya kadang-kadang pelik, sayang, kenapa awak macam ni? Walaupun dia tak ungkap dengan kata-kata, tapi air muka dia sangat panas. Saya bagi tahu, sayang, kenapa awak macam ni? Kadang-kadang saya peluk dia, sebab saya malas nak panjang cerita. Kalau ada apa-apa ke, saya malas nak panjang cerita. Kita bahagia. Memang kita bahagia. Apa yang awak tengok dekat sosial media, itu benda yang betul. Memang kita bahagia. Tapi ada sedikit-sedikit gangguan, macam benda tu efek saya punya hati. Efek saya punya diri. Dan saya tak melawan. Saya tak pernah melawan. Saya tak pernah tengking. Cakap, Aina, kau tak boleh buat macam ni. Kau tak boleh panas macam ni. Saya tak pernah cakap benda tu. Sebaliknya saya peluk dia. Nah, dah. Tak payah buat dah, tak payah dah. Dah tak payah fikir, abang minta maaf. Betul ke salah? Abang minta maaf, abang. Bila berubat, waktu saya sambung sikit, waktu perubatan tu dibuat, waktu kita berubat tu, saya tak sampai hati nak tengok wajah saya, isi saya. Dan waktu perubat tu, dia check sebenarnya benda tu dia ada dalam saraf-saraf kan, kepala ke, dekat belakang dan sebagainya. So saya lihatlah, kalau awak boleh tengok video tadi, itulah dia yang dia buang. Dia minta benda yang kat dalam badan tu buang badan dia. Dan saya ingat benda tu tak ada dekat saya. Lepas tu Aina pusing dekat saya, buang dekat badan saya pula. Aina dalam keadaan yang tak sedar. Dia buang. And bila dia buat benda macam tu, slowly ustaz buang juga apa yang ada dalam badan dia, berkat dengan izin Allah juga, alhamdulillah okey. And bila habis tu, saya terus peluk Aina, cakap pada Aina, abang minta maaf, abang tak mampu nak. Abang cakap, Aina, abang tak minta maaf, abang tak mampu nak jaga awak, benda macam ni luar kawalan abang. Tapi saya cakap dengan dia, saya suami dia. Saya cakap dengan Aina, abang suami awak. Apa pun jadi, awak kena ingat abang suami awak. Apa pun jadi, awak kena ingat abang suami awak. Abang sentiasa ada untuk awak. Itu yang saya pesan dekat Aina. Allah Rabbi. Jadi sebenarnya Aina dan juga anaknya dan mereka sekeluarga sedang diganggu oleh makhluk halus. Jadi wallahu alam, kita tak dapat nak tahulah kan sama ada itu memang buatan orang ke ataupun sebagainya. Tapi ada satu dalam Islam sendiri yang mana kita boleh jatuh sakit disebabkan oleh mata manusia, iaitu penyakit ain. Penyakit ain tu apa dan macam mana nak elak? Okey, penyakit ain ni adalah penyakit yang sangat real
dia bukan mitos. Penyakit ain ni betul-betul ada. Dan penyakit ain ni adalah berasal daripada pandangan mata, which is orang pandang kita. Yang mana kalau orang tu pandang dengan pandangan iri hati ataupun dengki, pandangan tersebut boleh membawa kepada ain. Dan juga kalau mereka memandang dengan pandangan takjub tanpa mengatakan Masya Allah pun boleh mendatangkan ain. Macam mana nak elak daripada terkena penyakit ain? Pertama, kita berdoa dengan doa yang Nabi SAW ajar. Mu'izukuma bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min syarri kulli ainin lammah. Kita hafal doa tu dan baca setiap hari insya-Allah. Yang kedua, elakkanlah daripada menayang-nayang ataupun menunjuk-nunjuk kebahagiaan dan nikmat kita di khalayak umum, di media sosial dan yang sewaktu dengannya. Takut-takut bila orang pandang, orang dengki ataupun orang takjub, benda tu boleh mendatangkan penyakit ain. Ketiga, kita sendiri janganlah berhasad dengki dan bila nak puji orang, cakaplah Masya Allah. Kalau Jadi kita boleh jatuh sakit sekiranya bila orang tengok kita berkongsi sesuatu, bila orang tengok kehidupan kita yang sangat bahagia, mereka sangat jealous. Mereka berhasad dengki. Lama-kelamaan daripada hasad dengki itu, daripada pandangan mata mereka yang berhasad dengki, kita sendiri boleh jatuh sakit. Itu yang bahayanya tentang penyakit ain. Sebagai usahawan, kita sentiasa beringat dan banyakkan kebergantungan kita kepada Allah. InsyaAllah kita doakan sama-sama supaya mereka cepat sembuh dan kita semua dijauhkan daripada penyakit-penyakit hasad dengki mereka yang sekeliling kita. Kita dijauhkan daripada gangguan-gangguan yang tidak kita ingini dan sentiasalah kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum. Sekian.